Alhamdulillahi Rabbil wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat ilahi kerana rahmat dan kasih sayangnya kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk meneruskan lagi kehidupan pada hari ini. Dengan sifat pemurah dan penyayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat meneruskan lagi program kita pada pagi ini dalam live Facebook Salam Duha Darul Mumtaz. InsyaAllah hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai rahsia orang yang berjaya. Okey, rahsia orang yang berjaya ni, pernahkah kita terfikir apa yang menyebabkan seseorang itu berjaya? Apa bezanya mereka dengan orang yang kurang atau tidak berjaya? Cuba kita fikir, mereka yang ternama, yang telah berjaya, adakah kita ni sama dengan mereka? So, menurut kajian yang telah dilakukan, okey, ciri orang-orang yang memiliki sikap berjaya ni memiliki sikap yang istimewa. Sikap-sikap ini tidak semuanya kita perolehi daripada kita kecil lagi, tetapi mereka bangunkan dalam diri mereka sedikit demi sedikit. Okey, saya ingin berkongsilah beberapa sikap yang mungkin belum kita mulakan atau akan kita mulakan selepas ini untuk kita aplikasikannya dalam kehidupan harian kita. Okey, yang pertama iaitu membina keyakinan diri. Keyakinan memang tidak akan datang dengan sendiri. So, kita perlu berusaha untuk mendapatkan rasa yakin tersebut. Orang berjaya akan membina keyakinan diri dengan mendapatkan ilmu pengetahuan yang secukupnya tentang sesuatu perkara yang baru. Yang paling menarik, mereka akan mendapatkannya dari beberapa sumber dan mengkajinya sehingga dirasakan sesuai dengan mereka. So, dalam Islam sendiri terdapat 4 keyakinan yang perlu mereka miliki, yang perlu kita miliki, iaitu ilmu yakin, ilmu ainul yakin, haqqul yakin dan kamalul yakin. Yang kedua, perkongsian saya yang kedua iaitu tidak membanding-bandingkan diri sendiri. Perkara ini banyak terjadi pada setiap orang, sentiasa suka membanding-bandingkan. Sikap ini, orang yang berjaya, dia tidak akan membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang ni kita perlu elakkan, kerana mereka akan menerima kekurangan diri sebaiknya. Kita sepatutnya terima kekurangan diri sendiri sebaiknya dan cuba perbaiki. Cuba perbaiki dari semasa ke semasa untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Bukan membandingkan diri kita. Membandingkan diri akan menjerus kita ke arah kita menjadi semakin cepat rasa down. Kita rasa kurang jika dibandingkan. Sebaliknya, kita harus memperbaiki diri kita. Dan segala kebaikan mereka, yang positif dari mereka, yang lebih daripada kita tu, yang positif kita perlu ambil dan dilihat sebagai peluang untuk membantu orang yang lain. Itu sepatutnya, dan jauhilah sifat membanding-bandingkan diri sendiri. Okey, sikap yang ketiga iaitu suka membantu orang lain. Apa tu membantu orang lain? Okey, ini memang mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Pada hakikatnya, ini adalah sangat susah untuk membantu orang lain. Sikap tu nak bina sikap membantu orang lain. Padahal orang yang berjaya akan sentiasa cuba mencari jalan
untuk menggunakan kelebihan yang ada pada diri mereka yang telah berjaya ni untuk menambah nilai terhadap kehidupan orang lain. Menambah nilai dengan sikap apa? Membantu dengan apa yang termampu, apa yang dapat dilakukan oleh mereka. So mereka akan memberi bantuan dalam apa cara yang mereka boleh, termasuk salah satunya berkongsi ilmu. Selain kita tak ada harta atau wang ringgit, berkongsi ilmu adalah sifat yang mulia, membantu orang lain. Tak semestinya ada ilmu kita hanya pendam, guna untuk diri sendiri. Sedangkan ilmu jika dikongsi, makin diperluaskan, makin ramai yang dapat manfaat daripadanya. Dan seterusnya, keempat, sifat untuk memupuk perhubungan sosial. Hubungan sosial, ya. Jarang kita dapat lihat orang yang berjaya tidak suka bercampur gaul dengan orang lain. Kebanyakannya akan bercampur gaul dengan orang. Jika ada pun, mereka mungkin ada masalah tertentu lah. Adalah masalah yang di sebaliknya. So di mana-mana pun kita selalu lihat orang-orang yang berjaya ni mudah untuk membina perhubungan yang positif, terutamanya di dalam persekitaran yang baik dan positif. Circle positif tu, bergaul tapi dalam keadaan circle yang positif. So kadang-kadang ada juga di antara mereka cuba membina perhubungan dengan orang yang di luar lingkup sosial, di luar lingkup sosial mereka, dengan harapan untuk memberi peluang kepada orang lain untuk dapat lebih kebaikan. Okey, yang seterusnya, sikap yang kelima yang ingin saya kongsikan bersama, iaitu mengenai mempunyai strategi sendiri. Strategi sendiri. Okey, apa tu strategi sendiri? Okey, bagi orang yang berjaya, berjaya tidak ambil pendekatan hentam sahaja dalam melakukan sesuatu, terutamanya perkara-perkara besar. Tak ada nak main hentam, tak ada nak main fikir dengan secara tidak rasional lah. Selalunya orang yang berjaya ni, mereka selalu akan mengambil kira beberapa faktor, iaitu seperti adakah ia membawa kebaikan, berapa lama masa yang perlu diluangkan, adakah kebaikan tersebut untuk jangka masa panjang atau pendek, dan banyak perkara lagi yang diambil kira. Di samping itu, mereka juga mempunyai strategi untuk menerima kegagalan, kerana mereka yakin ada perkara yang perlu di luar jangkaan dan setiap kegagalan tu ada pengajarannya. So penting dalam melakukan sesuatu mesti ada strategi, mesti ada perancangan untuk melakukan, sebab kita akan dapat tahu result dia macam mana dengan apa perancangan yang kita buat. Jika gagal, kita tidak mudah putus asa, kita akan menambah baikkan lagi strategi kita. Sikap seterusnya iaitu sikap yang keenam, iaitu sikap memaafkan. Sikap memaafkan ini adalah salah satu perkara yang agak sukar dan agak susahlah untuk diaplikasikan secara realitinya. Ini kerana orang berjaya sudah memaafkan, mudah dan cepat memaafkan, sebagaimana mereka tidak mahu orang lain tidak memaafkan mereka. Bila mereka perlu orang lain maafkan mereka, mereka pun sangat mudah untuk memaafkan orang lain. Mereka juga tidak mahu menyimpan dendam. Bagi mereka, dendam boleh membinasakan. Dendam adalah perasaan yang negatif yang boleh menjadi racun dalam diri sendiri tanpa kita sedari. Kerana dendam ni tak bawa ke mana pun dalam hidup kita ni. Sedangkan memaafkan ni adalah salah satu sifat yang sangat mulia. Ada juga orang yang berjaya kerana menjadikan dendam sebagai
satu motivasi positif dalam hidup mereka. Perkara yang negatif tu dia ubah menjadi positif kepada mereka. Tapi mereka adalah berdendam bukan kepada orang tetapi kepada peristiwa yang terjadi, yang menjadikan mereka terinspirasi. Apa yang terjadi, apa yang terasa di hati tu, dia jadi inspirasi kepadanya untuk membuktikan bahawa mereka sebenarnya lebih baik. Sikap seterusnya iaitu sikap yang ketujuh, iaitu sikap menambahkan pengalaman. Okey, jika kita perhatikan orang yang berjaya suka mencari pengalaman baru dalam hidup mereka. Mereka sentiasa mencari peluang untuk mencuba sesuatu yang baru. Contohnya pengalaman baru seperti melancong ke lokasi baru, melakukan aktiviti-aktiviti yang berbeza dan banyak lagi. Okey, ini kerana mereka suka menguji diri mereka untuk mengatasi halangan dan cabaran yang berbeza. Setiap pengalaman ada cabaran, ada halangannya. Bila ini terjadi, cara atasinya mungkin berbeza daripada pengalaman mereka yang sebelumnya. So ini boleh menjana lagi lah pemikiran mereka, membuat mereka aura mereka lebih positif, menerima pengalaman baru untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. So pada setiap perkara baru yang mereka lakukan, pasti ada, dan setiap kali mereka mengatasi halangan-halangan mereka dengan mencipta kejayaan yang baru. Dan seterusnya iaitu sikap yang ke-8 iaitu menikmati kehidupan. Apa yang kita faham menikmati kehidupan? Okey, pelik lah sikit kita dengar kan, orang pelik menikmati kehidupan. Makna kata kita menghargai melalui hari-hari yang kita lalui ini dengan penuh rasa bersyukurlah, kerana orang yang berjaya selalunya menikmati setiap saat kehidupan mereka. Setiap saat kehidupan kita selagi kita bernafas di muka bumi Allah ni, kita orang berjaya meraihkan walau sekecil-kecil kejayaan. Ini kerana mereka sangat menghargai nyawa dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mungkin dalam dunia ni ada orang yang umurnya pendek dan ada juga yang diberikan umur yang panjang. So setiap hari dan waktu yang dilalui kita hargai, kita sempurnakan dengan sebaik mungkin. Oleh itu kita haruslah selalu melihat orang berjaya yang selalu mengelilingi diri mereka, mendekati orang berjaya dengan perkara-perkara yang membawa kegembiraan. Maknanya kita menikmati, kita hargai untuk kita rasa gembira, rasa bahagia dalam hidup ni. Okey, sikap yang ke-9 iaitu komitmen yang tinggi untuk mencapai impian hidup. Komitmen. Apa yang kita perlu lakukan untuk capai impian kita. So, perkara ini memang jarang ada pada orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa dia tidak ada set atau setting dalam mind mereka untuk lakukan beberapa komitmen untuk capai sesuatu impian. Tahap komitmen orang yang berjaya adalah sangat tinggi. Mereka akan memastikan mereka capai apa yang mereka mahukan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Mereka juga mempunyai disiplin diri yang kuat, tidak mudah terganggu dengan keadaan sekitar dan sangat fokus dalam melakukan tindakan yang membawa mereka ke arah kejayaan, ke arah kebaikan, ke arah yang positif untuk mereka capai apa yang diimpikan. So boleh dikatakan orang yang berjaya akan ketagih untuk mencipta kejayaan demi kejayaan. Kejayaan-kejayaan yang lain lah apa yang telah mereka ceburi.
So sebab itulah mereka akan sentiasa berjaya, sentiasa bersifat positif, sentiasa menerima komitmen, tanggungjawab untuk dilunaskan, untuk mencapai tanggungjawab mereka, untuk mencapai kejayaan mereka. Okey, yang seterusnya sifat yang ke-10. Sifat ke-10 ini adalah sangat penting, sangat perlu dititik beratkan oleh kita, iaitu mengenai menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan, ya. Apa yang boleh kita cakap kat sini? Apa gunanya, ya, jika tubuh badan tidak sihat untuk menikmatinya? Menikmati apa? Kebahagiaan hidup. Kesihatan tak ada, kebahagiaan hidup tu takkan hadir sekali. Oleh kerana itulah kita sepatutnya untuk menjadi orang berjaya ni, kita akan mengambil langkah sebaiknya untuk menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan ni, dari segi mana kita perlu jaga kesihatan? Itu menjaga pemakanan kita, atur cara pemakanan kita sebaiknya, dan sentiasa bersenam, beriadah serta mengambil vitamin yang sebaiknya, dan juga tidak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan kesihatan mereka. Kerana ini adalah penting, ya. Kesihatan yang baik juga sebenarnya suatu kejayaan, dan kita perlu lakukan, jadikan amalan pemakanan yang sihat, bersenam, beriadah sebagai rutin harian kehidupan kita yang perlu kita amalkan daripada sekarang dan dititik beratkan kepada anak-anak kita dan generasi seterusnya. Ya, luangkan inovasi makanan di sekeliling kita banyak menyumbang ke arah timbulnya masalah-masalah kesihatan yang tidak diingini di seawal usia lagi, ya. Oleh itu, nikmatilah hidup hari kita sehingga akhir hayat dalam keadaan kita yang sihat. Hargai nikmat yang Allah bagi pada kita. Jaga tubuh badan kita sebaiknya. Okey, sikap yang 11 iaitu menjaga perhubungan dengan Allah Subhanahu Taala. Ini adalah sikap yang terakhir ingin saya kongsikan bersama. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Taala. Okey. Di sini saya ingin tekankan, sebesar mana pun usaha yang diambil, setinggi mana pun cita-cita yang ingin kita capai, hanya dengan izin Allah sesuatu kejayaan akan dicapai. Orang yang berjaya sangat berpegang teguh dengan perkara ini, iaitu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Taala. Okey, orang yang berjaya bukan sahaja mengejar kejayaan di dunia, tetapi juga kejayaan di akhirat. Mereka sangat yakin bahawa Allah yang memberikan mereka kemampuan untuk berusaha dan menganugerahkan mereka dengan kejayaan, dan juga Allah juga yang boleh menarik balik segala anugerah tersebut dengan sekelip mata. So, hidup kita adalah perlu seimbang untuk mengejar kejayaan di dunia serta mengejar kejayaan di akhirat. Okey, itu saja yang saya dapat kongsikan mengenai pengalaman-pengalaman orang yang berjaya. Diharapkan resepi yang rahsia orang berjaya ni yang telah saya kongsikan ini mungkin boleh menjadi amalan kita semua. So, diharapkan segala pengkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua. Okey, sebelum saya akhiri kuliah duha pada pagi ini, saya ingin kongsilah untuk war-warkan bersama tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, iaitu mengenai pengambilan pelajar baru di Madrasah Darul Mumtaz. So, saya sebagai wakil, ya, pada pagi ini daripada tenaga pengajar Madrasah Darul Mumtaz, kini telah membuka peluang bagi kemasukan pelajar baru bagi tahun 2021.
terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah dari darjah 1 sehinggalah ke tingkatan 5. So mari-marilah sama mendidik anak-anak kita ke arah pendidikan yang seimbang dunia dan akhirat, iaitu di sini Madrasah Darul Mumtaz. Tuan-tuan dan puan-puan, puasa, sedekah dan qiyamul lail, iaitu daripada Muaz bin Jabal bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, aku akan memberitahu kepadamu pintu-pintu kebaikan, iaitu puasa adalah perisai, sedekah adalah meleburkan dosa seperti air yang memadamkan api, dan seorang hamba bangun di malam hari untuk berqiyamul lail. Itu apa yang pengejaran yang dapat kita perolehi daripada hadis di atas ya. Betul, pengejaran yang pertama iaitu pelbagai pintu kebaikan dianugerahkan kepada orang mukmin, antaranya ibadat puasa, sedekah dan qiyamul lail. Yang kedua, ibadat puasa adalah pintu kebaikan yang menjadi benteng atau perisai seorang mukmin daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ibadat sedekah pula adalah menjadi pintu kebaikan seorang mukmin yang boleh menjadi penghapus dosa. Seperti mana hadis Nabi SAW, hindarilah neraka meskipun dengan sebelah biji kurma, iaitu hadis sahih. Yang keempat, menghidupkan malam qiyamul lail dengan melakukan solat sunat, tilawah Al-Quran, berzikir, memohon ampun dan berdoa merupakan pintu kebaikan seorang mukmin untuk membina kekuatan rohani. Saya dengan rendah hati ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang di luar sana untuk sama-sama menginfakkan harta ke jalan Allah dengan menyumbangkan kepada Madrasah Darul Mumtaz walau dengan hanya RM1 sahaja. Untuk makluman, kami di pihak sekolah masih memerlukan baki wang sebanyak 198K lagi untuk melunaskan pembayaran tanah sekolah. Jasa tuan-puan membantu kami pihak sekolah adalah amat kami hargai dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian saja ucapan saya pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.